Allah, dah lambat ni. Aduh. Amboi dah terpacak kat sini dah. Apa khabar? Ni. Studio MHI kat mana? Yang kali ni ke? Melaka. Melaka apa pula? Dah kenapa pergi ke bandar yang bersejarah? Malaysia. Malaysia ini dah. Kena masuk dah. Dah lambat dah ni. Masih tak tahu lagi Malaysia dengan Melaka Baik. Dah lambat dah ni. Nanti kita borak baiklah. Manalah studio MHI ni. Selalunya senang aja jumpa. Inilah dia. Punca dia sebab jarang panggil. Cuba kau selalu panggil. Jadi pengacara ke. Ini setahun payah sekali nak panggil, mana nak ingat studio dia. Aduh, macam aku jaga seorang tengah-tengah ni. Dah lambat dah ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama dua jejaka yang ceria. Tambah seorang lagi yang sesat entah di mana. Oh, betul tak tahu, kita main belas saja. Jadi 3 gerak dah betul. Jadi 3 gerak dah. Assalamualaikum, selamat pagi. 29 Disember 2023 kita bersama dengan penonton-penonton. Ceria bersama kerana ini merupakan hari terakhir MHI bersiaran untuk 2023, Haziq. Ya, walaupun ada 30 hari bulan, 31 hari bulan, tapi hari ini hari terakhir MHI bersiaran. Jadi hari ini ada macam-macam rangkuman 2023. Betul. Yang kita dah kumpulkan balik untuk kita tunjukkan kepada anda, untuk kita ingat throwback kembali apa yang berlaku dalam tahun 2023. Itu 3 dia. nak pergi dah. Betul. 4 is coming. 4 is coming 2024, sekelip mata saja. Dan pejam celik Haziq pun dah bersama MHI dah hampir 2 tahun dah kan. Ya, ini masuk ni dah dekat 2 tahun dah. Tahun 2024 2 tahun. Mesti ada kenangan manis bersama dengan kita, Paling insya-Allah. paling manis. Bersama manis? Bila live dengan Nas Rahman. Uyo, Of course. dah 2 tahun dia cuba ambil hati saya. Tapi alhamdulillah, saya tiap-tiap kali saya terkena. Siapa lagi yang terkena? Bel Ngasri. Kita menjemput artis paling popular 2023 bersama-sama dengan kita untuk juga merangkumi bersama 2023. Detik-detik manis, detik-detik pahit juga, insya-Allah. Okey, cakap pasal pahit kan. Bila akhir tahun je pasti kita akan dengar cerita mengenai banjir. Jadi di Pantai Timur kita nak update sedikit ni bagaimana keadaan banjir sekarang ini. Di sana kalau kita tengok setakat ini meningkat kalau kita ingat waktu bencana dalam 4 negeri dan 18 daerah, 7,399 keluarga terlibat di PPS dan melibatkan 23,095 mangsa di 104 PPS yang masih aktif di Kelantan dan juga Terengganu. Ya, jadi di sini kalau kita nampak ada 3 jumlah kematian Jadi kita nasihatkan supaya berhati-hati, jangan bermain air banjir itu. Air banjir dekatlah dengan air-air yang tengah deras. Itulah dia. Tapi Haziq ada rasa tak tahun ni macam kurang semangat sikit rakyat-rakyat Malaysia ni, macam kita dah terbiasa. Nak share kita dah tiap-tiap ni. tahun, tiap-tiap hujung tahun mesti akan banjir. Kita dah macam pasrah begitu. Haziq rasa begitu? Ya, kalau dulu dekat social media kita akan nampak, dekat timeline akan nampak orang share pasal banjir, bagaimana keadaan banjir sekarang. Tahun ni mungkin agak kurang sikit. Dan juga rakyat Malaysia yang prihatin asyik akan berkongsi dan sebagainya. Masih ada tapi mungkin bukan dengan konsistensi yang sebelum-sebelum ini. Jadi kalau kita tengok mengenai banjir lah. Betul. Kalau kita tengok taburan hujan pula di Kuching. Pagi ni hujannya di East Malaysia. Kota Kinabalu pula semuanya terang benderang, juga di Labuan sampai ke utara. Sampai ke utara. Kalau tengok Peninsula Utara pun terang benderang. Kota Baru Pantai Timur seperti kita update tadi, hujan pagi ni. Jadi kita harapkan agar kita tiadalah bencana-bencana yang berlaku lagi di Malaysia. Tapi bercakap pasal 2023, hari ini memang kita nak cerita, nak rangkumkan kepada anda apa yang berlaku di MHI sepanjang 2023 ni. Dan kalau setiap hari Jumaat macam-macam cerita yang kita bawa inspirasi kepada anda di tahun 2023. Jadi ini kita ada rangkuman kisah perkongsian di MHI sepanjang tahun 2023. Betul. Ada kadang-kadang kita ada bergenang air mata. Kadang-kadang kita cuba nak kontrol semuanya untuk penonton-penonton MHI. Kita bawakan yang terbaik sepanjang 2023. Saksikan. Power Rangers! Go, go, go Power Rangers! Pernah juga ada stres, kita tidur tak cukup, kita ni bangun awal pagi. Yes! Okey, terima kasih. Jadi ayah meninggal pada September 2018
Itu permulaannya untuk saya ulang alik daripada KL dengan Melaka sebab ibu mengalami fasa kemurungan lah. Yalah makcik doakan ya Allah. Makcik cakap selamatkanlah anak makcik. Duk mak rasanya takut. Saya tengah berehat, tiba-tiba dapat panggilan daripada salah seorang pegawai Kementerian Luar Negeri di Wisma Putrajaya. Dia kata saya nak update tentang kehilangan ayah awak ni. Jadi mulut saya macam berdebar lah kan. Lepas tu dia kata saya nak maklumkan yang ayah awak disahkan meninggal pada 15/12. Disahkan tu melalui biometrik cap jari pada 13 Februari yang lepas. Saya ngadu ada. Ayah. Mesti kuat ya. Mak dah pening kepala ni. Kisahnya bermula ada satu brother tu dia buka tingkap lah. Dia tanya, surau dari sini jauh lagi ke? Dia tanya. Saya beritahu dalam 2 km. Tapi kalau hujan ni mungkin lambat juga. Dan ada yang tumpang tidur pun ada juga. Saya tak tahu nak cakap macam mana. Cumanya macam bagi saya, itu tanggungjawab saya sebagai seorang isteri. Ini kakak. Okey. Yang ni adik. Ni adik. Adik. Kimo ada makan satu ubat tau. Okay. Macam ubat tu memang mengganggu emosi diorang. Okey. Diorang kuat makan, lepas tu ganggu emosi. Masa tu memang macam memerlukan kesabaran yang tinggi lah. Sepanjang arwah pergi tinggal kami, arwah Ma 2018, mana Abah 2022, memang Wai dengan adik saya bongsu perempuan, baby yang kita orang panggil Faizun, memang dia lah yang menjaga sampai akhir hayat. Adik-beradik kami gembira dan terima kasih kerana merealisasikan impian Abah kami. So saya tengok, saya buka phone, ada 300 miss call. Lepas tu baru saya dapat tahu yang insiden tu macam tu lah. Jadi malam tu dia berborak dengan Atuk Mak, beritahu Atuk Mak, Abi dengan Ibu dah meninggal kan. Lepas tu Atuk Mak cakap, macam mana Dolah tahu? Sebab mereka tak jumpa, tak ada pun, tak tengok Dolah pun. Sepanjang tahun pelbagai kisah yang kami bawa untuk anda penonton-penonton MHI yang suka, yang duka. InsyaAllah memberikan inspirasi, memberikan tauladan, memberikan pedoman, jendela buat rakyat Malaysia. Itulah dia MHI. InsyaAllah sama-sama kita doakan semoga 2024 menjadi lebih baik. Alhamdulillah. Di tahun 2023. Nak cakap lebih baik ni kita sebenarnya tengah main masa sebab kita masih tengah menunggu artis terpaling popular 2023. Tadi dah sampai depan guard. Kan dah sampai kat guard tu. Sampai sekarang tak sampai-sampai lagi. Ni tak jumpa studio ke Bel Nasri? Kena bagi kelonggaran sebab dia artis. Kejaplah. Ya pun sabarlah. Apa tak boleh buat kerja dua orang? Alhamdulillah. Tak ada, manalah tahu kan. Kadang-kadang orang kata artis veteran ni kadang-kadang dia lupa-lupa di sana. Artis veteran. Allah. Bukan hang lagi veteran. Salah. Alhamdulillah. Awak 2 tahun lagi muda dari saya. Kantoi. Sebenarnya? Ya, saya. Paling veteran. Sekarang kat sini paling veteran dia. Sekarang kita nak argue siapa terpaling veteran. Sila. Bintang paling popular ABBBH 2023 Bel Nasri. Terima kasih banyak. Sebab itulah saya mula datang lambat dah. Dah start. Datang lambat. Bintang paling popular. Yang tak popular pun datang lambat kadang. Kepala dah besar macam ni tak boleh masuk pintu dah macam tu kan. Tak adalah. Lepas tu datang dia bawa ikon dia dalam beg plastik hitam. Jangan ingat madu tualang pula aku bawa. Apa dia? Ya Allah, dia punya ni geram daripada mula-mula. Kemek itu hari tu. Masih maintain kemek dia. Tak repair pun. Boleh repair ni. Memang boleh repair. Jangan repair. Untuk saya pasti Bel akan simpan sebagai kenangan. Bengkok ni kan. Sebagai pun dah kenangan dah. Dia macam simbol liku-liku kehidupan sebagai anak seni. Betul? Cakap pasal liku kan. Jalan liku bukan? Ada liku kat mana tu? Dia dekat-dekat dengan bangsa. Ada hint. Jadi liku-liku 2023 ni, kalau kita tengok nama Bel Nasri, sepanjang tahun ni, orang kata artis Malaysia, nama yang
paling banyak orang sebut lah. Bel dengan Sri. Alhamdulillah. Saya tak tahulah 2023 ni. Agak-agak 2023 ni kalau untuk saya kan, jangan stop lah, terus saja. 2023 je. Lambat lagi 2024. Oh, nak kekal tahun ni? Nak kekal tahun ni. Lagipun bila tahun tu makin panjang 2023, maknanya makin muda kita. Begitu. Tak adalah kita ke tak tua umur tak naik. Jangan. Ingat lumrah alam. Lumrah kan nak buat macam mana kan. Mana boleh nak stop. Dalam kita sebut tentang perjalanan tak nak end lah 2023 ni nak perpanjangan, tapi apa nak buat, itu saja. Lumrah kita kena teruskan kehidupan. Tapi sepanjang 30 tahun 1980-an pertama kali keluar di kaca televisyen sampailah sekarang, macam-macam perubahan kita nampak dalam industri kita dan Bel terus kekal. Dan banyak orang kata rahsia dia maintain je, kerja je, ikhlas je. Tapi banyak orang kata berapa lama nak kerja ikhlas sampai macam ni tak dapat penghargaan. Pendapat Bel sendiri? Itulah sebenarnya bila Bel sehingga sekarang lah tak pernah fikir pun tentang penghargaan, tentang nak dapat anugerah atau apa-apa saja. Hanya buat kerja dalam bidang ni, betul lah macam Nah cakap tadi, ikhlas kan, buat betul-betul. Tak mengharapkan tak ada mengharapkan apa-apa pun. Dan satu benda apa orang kata, kadang-kadang orang terlalu fikirkan buat satu kerja tu nak kaya raya. Yang itu langsung tak ada lah dalam otak. Tak ada. Hanya sekadar kita buat betul-betul, janji orang suka. Yang itu yang paling penting. Karya tu. Dalam otak saya selalu saya buat kerja, orang suka ke tak? Kalau orang tak suka tu problem. Pernah tak ada pastikan sampai orang suka. Satu situasi ke satu benda yang Bel pernah buat ke kan? Yang Bel dah buat ni, tiba-tiba orang tak suka pula. Maksudnya ada lah. Tapi kurang lah. Macam contoh, kalaulah saya ni berlakon dalam cerita Pak I tu, contoh. Orang tak suka. Itu tahun 96 saya dah buat kerja tu. Anugerah yang pertama Bel dapat 96. Kalau saya buat main-main, tiba-tiba dia tayang balik, kan kemalu tu. Tak tahu orang benci. Jadi paling kurang sampai sekarang orang boleh tengok. Itu maknanya bukan kata satu penghargaan je, malah kalau apa orang kata macam contoh, kalau saya tak buat betul-betul, sekarang orang tayang, nanti apa orang cakap. Jadi alhamdulillah, bila saya tak pernah fikir pasal pencapaian atau apa-apa, buat benda tu dengan ikhlas, dengan betul. Main aja balik cerita-cerita tu, bukan satu cerita. Ada 2-3 cerita yang dia orang mainkan balik daripada dulu-dulu punya cerita sampai sekarang. Jadi alhamdulillah saya sendiri pun boleh tengok. Nasib baik saya buat macam ni. Nasib baik. Nasib baik tak ada orang komen, apa benda kau berlakon macam ni teruk no. Kan tak ada. Alhamdulillah. Tapi sebab Bel pun seorang yang berpengaruh dalam industri kan. Sebab kerja dari belakang, tapi semakin lama Bel Ngasri ni satu nama yang besar dikatakan. Lepas tu Bel sendiri cakap, dia ambil yang lama-lama, dia ulang balik kan. Bayangkan kalau kita berada dekat Hollywood. Bel Ngasri sekarang ni kalau dapat royalty daripada semua produksi-produksi tersebut. Bawa Rolls Royce, Bentley kan. Itu memanglah kalau tahu lah. Tak pakai kereta sekarang. Tapi sebab yalah kita kat Malaysia kan. Kita kat Malaysia, benda tu tak ada, tapi tak apalah. Apa yang ada dekat saya, segala apa yang berlaku tahun 2023 ni, saya rasa satu pencapaian dan saya sangat bersyukur. Alhamdulillah sangatlah dengan apa yang terjadi 2023 ni. Dan memang saya rasa 2023 ini adalah satu tahun yang takkan saya lupakan sampai bila-bila. Of course. Yes. Memang. Sebab tahun ini adalah nama Bel Ngasri tular. Nama Bel Ngasri di mana-mana trending. Viral. Cakap pasal tular, trend apa yang Bel Ngasri ingat yang tular tahun 2023? Tahun 2023 ni? Trend. Trend apa tu yang mainan budak tu? Keteng. Lato-lato. Lato-lato tu. Itu yang awak ingat. Ya, sebab trend tu sebab anak-anak pun main. Betul. Jangan kata anak. Bila saya tengok anak main, saya pun nak main juga. Pernah cuba? Keletang. Seronok macam kenalah dengan saya mainan tu. Bel Ngasri seorang model insan ayah yang terbaik. Sebab saya sebagai seorang ayah, saya ada 2 anak lelaki. Bila trend tu sampai, ya Allah, ya Tuhanku, saya pergi kepada isteri saya, kenapa awak beli benda ni? Kenapa kan? Sebab dia punya bingit satu hal. Nombor 2, ini 2 anak lelaki. Kalau sekali dia tepeng ke depu, sekali dia kena belabap. Dia punya lobam tu pun besar. Kena. Dia orang kena sendiri. Dia orang kena belajar sendiri. Macam mana kena benda tu? Ya, berdaya dah lato-lato. Sampai sekarang.
Sampai sekarang bengkok. Ada. Dekat dahi pun ada lato-lato. Okey, jom kita tengok rangkuman apa yang tular di media sosial, trend apa yang tular di media sosial sepanjang tahun 2023. Jom kita saksikan. Slow-slow ayun. Dah boleh. Kuat. Terus tarik. Mana tu? Saya akan try. Spicy chicken. So spicy. Oh, thank you for the rose. Oh, bola. Ankara Messi. Malaysia. そうだな。マレーシア。クワンタンがいい。なんでもない海辺に家を建てよう。Sofian mengetepikan dua peserta lain iaitu Eva dari Belanda dan Brandon dari United Kingdom. Kejayaannya turut mendapat perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menyifatkan pencapaian itu adalah perkara membanggakan negara di persada antarabangsa. Masa? Ya, betul. Oh, bagus. Boys and girls who look like me watching tonight. This is a beacon of hope and possibilities. This is proof that dreams dream big and dreams do come true. Terima kasih 2023 kerana memberikan kita banyak suka dan ada juga duka. Dan kebanyakan suka tu pergi ke Bel Ngasri. Kan? Ada 3 orang kat sini kamera. Mana? Sejak artis popular ni demanding betul. Demanding kau Wah, gaji demanding, ruang demanding sekarang. Kamera angle pun nak demanding. Bel kata 2023. Tak nak aku je MSI ni. Dia nak teruskan 2023. Dia tak nak 2024. Betul. Kalau ikut saya memang saya macam tu. Saya nakkan 2023 je. Sebab saya rasa tahun itu memang boleh kata tahun yang banyak menggembirakan saya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak kepada rakyat Malaysia yang mengundi, yang menyokong saya, yang memangkah. Ya, tak pasal-pasal jadi orang kata satu permainan memangkah. Masa saya tu dia jadi kempen memangkah. Semua orang memangkah saya. Dan saya dia bukan memangkah tak elok. Kan orang cakap aku pangkang orang. Tak ada, bukannya macam orang minyak pangkah tu. Bukan. Tidak. Ada mangkah tu. Ni pangkah benda elok. Tapi bila tak nak 2023 berakhir, job-job 2024 macam mana? Takkan tak lock lagi. Tak ada. Alhamdulillah ada dah. Beberapa lah. Untuk awal-awal tahun ni boleh katakan dah ada pun. Orang kata jadual. Boleh kata bulan 2, bulan 3 tu pun ada lah. 3 bulan ke depan dah ada lah. Dah ada lah. Apa target dia? Apa dia punya planning?
Okey, sebenarnya untuk tahun 2024 ni lah, senang ceritanya saya mengharapkan sokongan. Saya bukannya minta lebih, tapi saya minta sokongan, apa orang kata, seronokan yang ada pada 2023. InsyaAllah moga-moganya jangan berhenti setakat 2023 lah. Berkekalan lah sehingga Panjang lah. Pendengar. Ini sebenarnya dia macam ahli politik juga. Dia sedang berkempen untuk memenangi anugerah Bintang Popular 2024. Dan berkempen bermula. Tak ada. Orang kata paling kurang pun janganlah tiba-tiba orang boring, lupa. Benda tu sejuk ke apa ke. Moga-moga tahun 2024 ni makin dahsyat. Makin dahsyat, insya-Allah. Dan saya pula nak buat sesuatu yang lebih baik. Sebab apa sekarang ni Satu Malaysia menyokong. Alhamdulillah Satu Malaysia menyokong dan saya kena buat yang terbaik lagi daripada apa yang sebelum ni saya buat. Awak faham ke tidak? Dia untuk undi tahun 2024 dah confirm. dah boleh dah. Okey, nama siap-siap Bel Ngasri dekat MVP 2024. Tapi saya rasa tahun depan ni dia kena keluar album lah. Mungkin ada buat benda baru. Benda baru apa di 2024 yang Bel Ngasri nak buat? InsyaAllah kalau mungkin ada permintaan, mungkin ada yang nakkan, insyaAllah saya boleh je nak buat benda-benda yang apa saja, janji. Yang saya buat semua tu adalah demi rakyat Malaysia, demi penyokong-penyokong yang sentiasa orang kata menyokong, support. Ni drama bila ni? Lama sangat dah ni. Dah boleh tukar dah. Dah boleh tukar dah. Takkan nak main aja jok tu. Jangan tukar pelakon. Pelakon maintain. Pelakon maintain. Nak maintain ni susah. Antara orang yang maintain panjang lama ni Nas Rahman. Bel Ngasri. Macam mana? Nas Rahman, Nas Rizal. Orang Nas ni memang kita berdisiplin. Nazik. Tiba-tiba jadi Nazik. Tak ada Nazik tak ada. Orang kata Nas ni semua kekal lama. Apalah, kasih dia. Dah macam Najis aku dengar. Tapi macam ni lah, satu cerita yang mungkin saya nak cerita pada penonton MHI yang mungkin tak tahu pasal Bel. Untuk saya lah, Bel ni menjadi idola saya sebab dia lah antara artis yang paling hustle. Awak tahu tak, antara apa yang dia buat, yang buat saya respect kat dia lah. Kita ni pelakon suara latar dah lama, dah 20 tahun. BO lah buat BO kan. Selalu kita jumpa dekat studio dan sebagainya. Tapi asal saya jumpa dia kan, dia selalu in between job. Maknanya betul, dia datang sikit. Tak, pernah sekali saya datang, kita ada booking lah, 1 booking, 2 booking sehari. Tapi dalam booking tu tiba-tiba nampak dia dengan motor dia dengan berpeluh-peluh dia. Okey. Sorry, diorang tengah lunch. Aku datang, aku buat voice over, betul kena balik set. Mana lagi orang yang kejar rezeki macam Bel Ngasri. Maknanya sehari tu memang tak ada masa rehat. Ya, sebenarnya benda tu berlaku boleh kata daripada saya budak-budak muda, masa umur saya 20-an tu semua, memang itu je lah. Itu antara benda yang biasa saya buat. Dan bukannya orang kata saya tamak ke apa ke nak buat. Sebab saya rasa kadang-kadang apa dalam otak tau. Saya rasa saya kena buat ni. Takut nanti kan orang lain tak nak buat. Orang lain tak nak buat. Ataupun apa orang kata macam benda tu susah nak buat. Kadang-kadang saya ni alhamdulillah dalam kerjaya VO ataupun kerjaya dalam bidang syuting, kadang-kadang watak-watak yang nak dibuat tu kadang-kadang boleh tahan parah. Boleh tahan parah. Dan kadang-kadang pula artis-artis yang lebih top daripada saya, lebih dahsyat, diorang kadang-kadang dah memilih, diorang tidak mahu nak ke arah itu. Tak apa. Alhamdulillah saya nak buat. Awak ke depan? Saya buatkan, saya settlekan. Dan alhamdulillah sehingga hari ini apabila saya dah ni, orang selalu tanya, alamak, Bel harga dah dahsyat lah ni. Confirm lah iklan. Tapi saya dengar dah triple lah sekarang. I dengar tak naik. Awak tak naik ke harga? Nampak? Nas jawabkan. Tak dengar lah. Sebab dia ada rekat. Tapi pastikan orang tu yang selalu bersama dengan saya. Cewa. Tapi betul kalau orang tu tiba-tiba baru muncul depan mata, minta harga murah. Itu lain cerita lah. Tak adalah. Alhamdulillah selagi saya boleh kerja, saya pun sihat alhamdulillah. Dan semakin sihat insya-Allah saya akan buat saja kerja. Saya bukanlah kata tak kisah pasal payment ke tidak ke, tapi tidaklah menunjukkan saya ni macam Nas cakap boleh terima lagi harga yang lama tu. Makna aku tak lupa diri macam kau. Alhamdulillah. Belum lagi. Banyak program mungkin lupa diri. Tapi kita sebenarnya belajar daripada orang lama. Saya kenal Bel Ngasri pun dah lama. Kenal pun memang daripada VO juga. Betul. Sama juga. Kita jumpa, masa jumpa tu setiap kali jumpa mesti dia akan cerita benda-benda apa yang dia buat. Banyak belajar daripada kita belajar daripada kehidupan dia. Jadi kita jadikan contoh yang baik, jadikan teladan.
Tapi cakap pasal contoh dan teladan dan apa yang berlaku sepanjang tahun ni. Kalau kita tengok di kacamata dunia lah, macam-macam yang telah berlaku sepanjang 2023. Di kacamata dunia, apakah yang betul-betul menyayat hati Bel setakat inilah? Menyayat hati, yang paling menyayat hati saya adalah nak ujung-ujung tahun ni lah. Kes perang Palestin ni. Ini adalah satu benda yang bagi saya tak sepatutnya berlaku. Berbeza pula daripada patutnya 2023 ni satu benda yang lebih menggembirakan. Tetapi apa yang terjadi ujung-ujung bagi kesedihan bukan setakat saya, malah dunia. Dunia lebih-lebih lagi orang kata seagama, Islam kita, saudara-saudara kita se-Islam yang orang kata semua terasalah dengan apa yang berlaku dekat Palestin tu. Ya, kita akan bawakan kepada anda rangkuman tragedi dunia kejap lagi. Tapi Bel Ngasri, peluang ini untuk kita wrap upkan tahun 2023 dengan kemenangan sebagai bintang paling popular ABPBH 2023, ucapan untuk peminat-peminat Bel Ngasri FC. FC. Alhamdulillah, Bel Ngasri FC adalah juga orang kata muncul-muncul lah sedikit dalam hidup saya, dan yang pastinya sokongan daripada rakyat Malaysia yang tak berbelah bagi, yang takkan saya lupakan sampai bila-bila. Itu adalah merupakan kenangan terindah saya 2023. Dan moga harapan saya bukanlah saya inginkan kemenangan atau penghargaan yang berlebih-lebih, tidak. Cuma sokongan ini kalau boleh hubungan antara saya, peminat, rakyat Malaysia dan sesiapa saja berkekalanlah sampai bila-bila. Amin, insya-Allah. Itu saja permintaan saya. Dan apa yang enjoy sangat penonton-penonton adalah melihat Bel Ngasri dinobatkan sebagai artis terpaling popular. Satu Malaysia bersorak. Satu Malaysia suka. Itu dia ikon tak puasa. Ikon bersyukur 2023. Bulan 3 dia akan muncul. Bulan 3 dia akan muncul kembali. Adakah dia berubah atau sama saja? Sebelum tu insya-Allah. InsyaAllah. Puasa tetap puasa. Dalam cerita je tak. Dalam cerita je tak. Kena stereotip dia. Okey, kita tadi dah cerita mengenai suka apa yang berlaku kepada Bel Ngasri, tapi Bel Ngasri pun dah ceritakan tadi apa tragedi dunia yang berlaku tahun 2023. Jadi kami bawakan kepada anda, kita dah rangkumkan. Jom kita saksikan. 2023 dalam hitam putih. Kita buka jendela dunia, kita imbas tragedi global. 7 Oktober 2023, Taufan Al-Aqsa bermula. Umpama perang jihad yang muktamad. Berkeluasan 6,020 km persegi, hanya kurang 666 km persegi berbanding Negeri Sembilan. Hasil penjajahan Zionis meranapkan pelbagai institusi, pendidikan, kesihatan, sosial dan pembangunan. Dianggarkan daripada 19,000 rakyat Palestin yang terkorban akibat perang lebih 2 bulan antara Israel dan pasukan pejuang Hamas, 70% ialah wanita dan kanak-kanak. Tidak cukup dengan itu, lebih 10,000 nyawa bayi tidak berdosa menjadi korban. Semuanya bersama saya memberi salam kepada kuburannya para syuhada di Gaza, di Baitul Maqdis, di tebing barat dan seluruh bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosioekonomi dunia berubah secara drastik. Malaysia tidak terkecuali untuk memboikot jenama yang menyalurkan dana kepada Zionis. Buktinya, sehingga hari ini, rakyat Malaysia masih utuh bersolidariti, berkumpul untuk mengambil berat tentang isu Palestin. So, saya merasakan bahawa perhimpunan-perhimpunan sebegini, solidariti oleh rakyat itu satu signal yang besar dan luas. Bahawa rakyat sebenarnya merasakan bahawa, look, government, you boleh do more than this. You boleh buat lebih daripada apa yang you buat selama ini. Dan rakyat saya rasa keluar untuk menunjukkan rasa tersebut. Every rally, every demo, every gathering for Palestinians around the world is important. We need to come together and show the powers, right, that the Palestinians are not alone.
compared to what they're going through, this is nothing, right? But we need to come together, show our solidarity for Palestinians. Solidarity dan satu benda yang kita boleh buat sebagai negara yang kecil, tetapi negara yang bermakna. Apa yang Perdana Menteri buat untuk blok kapal diorang datang ke pelabuhan sesuatu yang besar. Tapi kita sebagai rakyat Malaysia, kita datang turun ke padang untuk menunjuk solidariti kepada rakyat Palestin. Kisah Palestin hanyalah sebahagian daripada tragedi dunia. Kita putar mesin waktu. Tragedi gempa bumi dalam kalender 2023 bermula di Turki. Februari 2023, angka kematian akibat gempa bumi yang melanda selatan Turki pada 6 Februari lalu meragut lebih 40,000 nyawa. Gempa bumi yang berpusat di Kahramanmaras turut menjejaskan 10 wilayah, 26,000 kediaman runtuh pada 1 jam pertama dan malapetaka itu melanda kawasan seluas 110,000 km persegi. September 2023, dalam tempoh 2 dekad, Maghribi digegarkan dengan bencana gempa bumi terburuk. Sekurang-kurangnya, 820 orang terbunuh selepas gempa bumi kuat berukuran 7.2 magnitude melanda negara itu. Gekarannya dari Bandar Rabat di utara hingga ke Sidi Ifni di selatan negara itu. Lebih 38,640 orang kehilangan tempat tinggal di kawasan paling terjejas di timur laut Libya selepas banjir besar yang dicetuskan oleh ribut Mediterranean Daniel melanda wilayah itu pada September lalu. Sejumlah 2,217 bangunan musnah, diderna dan 5,500 nyawa melayang serta 10,000 lagi mangsa hilang. Tragedi berdarah Palestin pasti ada hikmahnya. Masyarakat dunia sudah mula merungkai kebenaran. Daripada sejarahnya sehingga ke naskah Al-Quran. Bahkan ada yang sudah mula menerima Islam sebagai kiblat hidup. Dari sungai ke segara, Palestin pasti percaya. Dibawa, diseret, diheret ke ICJ. Mereka harus dipertanggungjawabkan. Apa kata kita tamatkan tahun 2023 ni dengan benda-benda yang baik. Kita gunakan harta kita ke jalan yang baik untuk kita infakkan dan wakafkan kepada pembinaan Masjid Kota Warisan Sepang Selangor. Jadi hari ini kita bersama dengan AJK Promosi Jawatankuasa Pembinaan Masjid Kota Warisan Sepang Selangor, Ustaz Abdul Muhaimin bin Datuk Syed Roslan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Siap Ustaz? Pagi tadi gerak ke sini tak jam? Alhamdulillah, clear. Clear jalan? Walaupun clear. salah jalan 2-3 kali tetap sampai awal? Alhamdulillah. Okey Ustaz, kita nak tahu status terkini lah di akhir tahun 2023 ni. Macam mana status pelaksanaan projek pembangunan Masjid Kota Warisan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Aziz dan seluruh penonton Malaysia hari ini. Jumaat terakhir 2023. Elok sangat kita tutupi dengan amalan infak dan wakaf. Sebab tu hari ini kita bercakap berkenaan dengan pembinaan Masjid Kota Warisan yang terletak di antara Putrajaya KLIA dan Highway Shah Alam Seremban di Kota Warisan Sepang Selangor. Idea pembinaan masjid ini tercetus disebabkan populasi penduduk yang semakin bertambah sehingga mencecah 32,000 dan jangkaan populasi akan meningkat ke 100,000 menjelang 2030 dan 90% masyarakatnya beragama Islam. Dan Masjid Kota Warisan ini bakal menjadi masjid pertama di Kota Warisan dengan konsep rahmatan lil alamin yang menitik beratkan hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia dan hubungan dengan alam, insya-Allah. Insya-Allah, insya-Allah. Jadi sudah pastinya akan ada strategi dan pelaksanaan untuk kita tingkatkan jumlah kutipan sebab kita perlukan berapa juta tadi Ustaz? 12.5 juta. 12.5 juta untuk mulakan pembinaan projek ini. Ya. Jadi apakah strategi untuk mencayakan pelaksanaan itu? Baik, alhamdulillah hasil sumbangan para penonton, jumlah kutipan terkini berjumlah 5.4 juta. Alhamdulillah. Jadi kos masjid adalah 25 juta dengan dilengkapi dengan Dewan Serbaguna, Rumah Pegawai Pengurusan dan kelas kafa. Mengikut Pekeliling JAIS, jika kutipan mencapai 50% iaitu 12.5 juta,
kita dah boleh mulakan pembinaan. Dan kita menyasarkan kutipan 50% iaitu 12.5 juta itu secepatnya. Justru kami menerima sumbangan infak daripada para penonton dengan penuh rasa berbesar hati dan setinggi penghargaan kerana implikasinya nanti bila masjid dah siap dibina akan memberikan manfaat yang sangat besar kepada para penduduk. Di samping usaha jawatankuasa pembinaan, kita membuat kutipan pada setiap minggu hari Jumaat dari masjid ke masjid dengan graf kutipan 5,000 ke 10,000 sebulan. Jadi bagi para penginfak di luar sana, bagi seluruh rakyat Malaysia, kita menyeru ataupun kita mengalu-ngalukan untuk sama-sama berinfak kerana kita juga ada pengecualian cukai daripada LHDN. Hujung tahun ni. Oleh itu, ada 4 kaedah mudah untuk menyumbang. Yang pertama, transfer online pada nombor akaun yang tertera di kaca TV. Kita juga ada scan QR code yang lebih mudah dan praktikal. Kita juga menerima cek dan bank draft dan kita juga mengalu-ngalukan appointment untuk datang ke pejabat pengurusan Masjid Kota Warisan di Jalan Warisan Megah, Kota Warisan, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi Ustaz, mungkin ada yang belum tahu Ustaz, kenapa mereka belum mulakan infak? Kenapa belum keluarkan duit untuk berinfak ni? Mungkin tak tahu kebaikan sebenar bila kita berinfak dan berwakaf ni. Baik, bagi motivasi, untuk inspirasi. Tuan, tak lama lagi kita akan bertambah usia ketika masuk 2024. Bertambahnya usia bermakna semakin hampir dengan kehidupan abadi, iaitu kematian. Kita semua di sini tidak dapat menafikan akan kematian. Tidak ada siapa yang boleh menjaminkan kita akan hidup 100 tahun lamanya. Kematian boleh tiba ketika mana kita berselindung di sebalik bangunan yang kukuh. Tetapi kalau kita tengok di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala merakamkan berkenaan dengan satu pertanyaan, jika diberi peluang untuk dihidupkan kembali, apakah amalan yang kita akan buat? Saat kita nak mati, kita dah tengok kebenaran janji-janji Allah, syurga, neraka, azab, seksa. Dan tiba-tiba Allah Ta'ala tanya, kalau balik ke dunia, apa amalan yang kamu nak buat? Manusia menjawab, Allah Ta'ala merakamkan dalam suratul Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Allah kata infak sebagian harta yang kami berikan, dan manusia itu akan menyeru, akan menangis kepada Allah untuk dihidupkan kembali kerana apa? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kerana mereka akan bersedekah. Kita timbul persoalan. Kenapa saat nyawa ingin dicabut, sedekah adalah amalan yang diminta untuk diizinkan oleh Allah Ta'ala? Kerana sedekah adalah amalan yang terkait dengan harta, dan harta adalah tujuan manusia pada hari ini. Dan harta adalah modal yang boleh meletakkan pemiliknya itu sama ada di dalam syurga ataupun di dalam neraka. Sebab itu Allah Ta'ala pesan kepada kita, jangan kita dilalaikan dengan harta benda dan juga anak-anak daripada mengingati Allah. Kerana jika berlaku demikian, kita akan termasuk di kalangan orang yang rugi. Jadi hari ini, kita ada peluang dan pilihan untuk menjadikan harta kita sebagai jambatan ganjaran ke akhirat. Sebab itu selagi nyawa di kandung badan, masih ada ruang dan peluang untuk kita melakukan persediaan menghadapi kematian. Dan persediaan yang paling asas adalah dengan bersedekah. Sebab itu Sayyidina Anas bin Malik menyebut 7 amalan yang pahalanya berjalan walaupun pemiliknya masih di dalam kubur. Antaranya membantu untuk pembinaan masjid. Jangan kita lihat kepada tingginya kos, nilai dan sebagainya. Tapi kita lihat banyaknya manfaat yang diperolehi dan banyaknya manfaat yang kita akan perolehi pada hari akhirat kelak, dek ganjaran yang sangat besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, besar sangat ganjaran bila kita keluarkan harta ke jalan yang betul. Insya-Allah. Jangan gunakan harta kita untuk benda-benda yang tidak betul. Ini ada laluannya, laluan yang telah pun diberikan untuk kita bawa kita punya harta ke jalan yang benar supaya sampai hingga kita meninggal dunia nanti pun insya-Allah pahalanya akan berterusan. Insya-Allah, insya-Allah. Jadi Ustaz, mungkin sekali lagi nak bagi tahu kepada penonton MH ni bagaimana cara untuk kita infakkan harta untuk pembangunan Masjid Kota Warisan. Baik, saya mewakili AJK Pembinaan Masjid Kota Warisan menyeru kepada seluruh rakyat Malaysia untuk sama-sama membantu pembinaan Masjid Kota Warisan ini agar diisi rohani masyarakat Kota Warisan ini dengan amalan-amalan yang berterusan dek siapnya pembinaan masjid ini. Dan saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyumbang, dan pesanan terakhir boleh ambil gambar yang tertera di kaca TV dan sebar-sebarkan kepada rakan-rakan dan jiran-jiran dan keluarga supaya ianya juga menjadi amalan yang berkekalan, insya-Allah. Insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih ucapkan kepada Ustaz Abdul Muhaimin bin Datuk Syekh Roslan, AJK Promosi Jawatankuasa Pembinaan Masjid Kota Warisan Sepang, Selangor. Jadi Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih. Kita boleh gerak sama Ustaz, warna baju kita sama. Lebih kurang ini tema dah berjanji kan. Kita dah WhatsApp awal-awal tadi dah. Okey, jadi kita nak berehat seketika. Kembalinya kita selepas ini kita ada rangkuman cerita gempa dalam negara sepanjang tahun 2023. Nak tahu apa? Jangan pergi mana-mana, kekal bersama kami di MHI.
Terima kasih kerana masih bersama kita di MHI. Kita mencari barakah di pagi Jumaat yang mulia ini. Dan kepada anda yang baru saja bersama kita, siaran terakhir MHI untuk 2023. Sahabat, goodbye kepada 2023. Ingat tak cakap goodbye? Belum lagi, belum. Sabar. Sebab apa? Sebab kita nak tanyalah Nas. Kisah gempar apa dalam tahun 2023 ni yang Nas ingat sampai sekarang? Oh, saya ingat antara yang betul-betul tegar di kepala kira adalah tragedi kapal terbang di Elmina yang selalunya berlaku. Dan kita di Malaysia pula pernah bersama MAS dan pernah bersama Asia, dan bila kita nampak dan kita dengar tentang hempasan di Elmina, macam trauma lama tu kembali tau, macam alamak lagi sekali. Dan video-video yang viral tu pun lagi membuatkan kita trauma. Mengayat hati. Jadi kita ada rangkumkan kisah gempar sepanjang tahun 2023 yang berlaku di negara kita. Jadi jom kita saksikan. Di sinilah lokasi mayat adik Zain Ryan Abdul Matin ditemui oleh pihak polis pada 7 Disember lalu. Kisah bermula dengan kehilangan kanak-kanak berusia 6 tahun di Damansara Damai dilaporkan oleh ibunya pada 5 Disember. Sehingga akhirnya, hasil kerjasama operasi oleh pihak polis dan bomber, sekitar jam 10 malam, satu mayat ditemui di kawasan sungai dan disahkan mangsa itu ialah Zain Ryan. Lebih mengejutkan, selepas bedah siasat dijalankan, pihak forensik mengklasifikasikan dan mengesahkan Zain Ryan dibunuh dan kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan sehingga kini. Bukan sahaja kisah Zain Ryan, banyak lagi peristiwa atau tragedi yang menggemparkan berlaku di negara kita. Pada 17 Ogos, sebuah pesawat yang berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Langkawi menuju ke lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah Subang terhempas di Elmina Central Park, Seksyen U16, Lebuh Raya Gatri. Seramai 10 mangsa maut. Laporan awal menyatakan pesawat jenis Beechcraft model 390 Premier 1 tidak dapat diselamatkan kerana magnitud dayanya pecutan deceleration force dan kebakaran selepas kemalangan. 18 Mei, Pengarah Angkatan Pertahanan Awam APM Kedah yang juga pendaki Malaysia Everest, Awang Askandar Ampuan Yaakob, meninggal dunia ketika dalam usaha menawan gunung tertinggi itu. Awang Askandar meninggal dunia selepas terjatuh pada ketinggian 8,000 meter dari aras laut. Manakala seorang lagi pendaki orang kurang upaya OKU pendengaran, Muhammad Hawari Hashim, yang berjaya menawan puncak Everest, dilaporkan hilang pada 19 Mei 2023 dan masih tidak dijumpai sehingga kini. 29 Mac, suasana pilu menyelubungi sebuah kawasan perumahan di Muar Johor apabila sepasang suami isteri kehilangan 4 anak sekelip mata akibat kebakaran. Siasatan menyatakan kanak-kanak itu tidak dapat menyelamatkan diri kerana api marak dengan cepat dan mereka gagal mencari jalan keluar. Mayat kesemua mangsa ditemui di dalam bilik air, dipercayai untuk menyelamatkan diri. 1 September, 2 beradik yatim piatu sekelip mata akibat kemalangan yang berlaku di kilometer 5 Jalan Segamat Kuantan. Kemalangan berpunca daripada sebuah lori pasir yang hilang kawalan lalu bertembung dengan kereta yang dinaiki mangsa sehingga menyebabkan 6 sekeluarga terbunuh. Kesemua jenazah dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Ubudiyah, Parit Limbung, Muar Johor, manakala Abdullah Amiruddin, 15 tahun, satu-satunya mangsa yang terselamat tetapi mengalami cedera parah. Tragedi yang berlaku sukar dielakkan atas ketentuan takdir, tetapi peringatlah sentiasa berhati-hati dalam menjalani kehidupan seharian kerana malang tidak berbau. Kes pembunuhan Zain Ryan paling terasa untuk kita. Lagi-lagi kita yang dah anak ni, kita sentiasa cari update apa yang berlaku dan kita harapkan agar pembunuhnya akan ditemui dan dihadapkan ke muka pengadilan. Semuanya untuk generasi
Harapan Malaysia. Bercerita tentang generasi Harapan Malaysia ini, education sangat-sangat penting ya. Jadi saksikan PTTI Pecutan Akhir SPM setiap Sabtu dan Ahad jam 10 pagi di saluran NTV 7. Masih tidak terlambat untuk anda skor SPM, membanggakan ibu bapa dan buktikannya terbaik dengan skor A sebelum menyesal apabila keputusan keluar nanti. Jadi mudah faham, senang skor SPM bersama PTTI. PTTI terbukti melahirkan murid paling ramai mendapat semua A yang diiktiraf oleh Malaysia Book of Records. Layari ptti.my sekarang untuk program sekolah saat akhir SPM. PTTI Tuition, better results. Cewa, majulah pendidikan untuk rakyat Malaysia. Ya, hari ini hari terakhir MSI bersiaran untuk tahun 2023. Jadi minggu depan hari Isnin, kita akan jumpa di tahun yang baru. Ya, azam tahun 2024. Apakah dia? Kita bertanya kepada anda semua. Aziz, semoga berjaya tahun 2024. Ya, selamat tahun baru Abang Nas. Selamat. Ya, Amin. kita jumpa tahun depan 2024. Assalamualaikum. Bye-bye. Selamat pagi.